تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita menunaikan yang pertama sekali salat Isya secara berjemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata salat al-Isya fil jama'ati faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang menunaikan salat Isya berjemaah, pahalanya seperti dia telah melakukan qiyamul lail separuh malam. Jadi insya-Allah kita semua tuan-tuan dah dapat pahala qiyamul lail separuh malam. Amin. Itu kalau bulan biasa. Kalau bulan Ramadan diganda-gandakan lagi pahalanya. Okey, jadi pada malam ni biasa akan cerita tentang sirah para tabi'in, tapi kita ada permintaan daripada muslimat untuk kita orang kata berkongsi sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah ayat 254. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun." Apa pada itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu." Okey, kita dah cerita banyak kali di dalam Quran bila Allah Taala mulakan dengan lafaz ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Ayat tu kategorinya apa? Makkiyatun ke madaniyatun? Kategorinya madaniyatun, Madinah. Tetapi kalau Allah Ta'ala kata ya ayuhan nas, wahai manusia secara umum, maka kategorinya Makkiyatun, Makkah. Lepas tu pula kebiasaannya lepas pada ya ayuhallazina amanu, dia ada arahan tentang hukum hakam. Contoh macam kita puasa sekarang ni lah, Allah kata apa? Ya ayuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kan? Jadi dalam ayat ni Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu, infakkan, sumbangkan, dermakan, mimma razaqnakum, sebahagian daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu. Antara syarat orang yang bertakwa disebutkan dalam surah Baqarah, muqaddimah surah Al-Baqarah. Allah berfirman, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Okey, al-muttaqin. Apa dia sifat al-muttaqin? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang pertama. Yang kedua, wa yuqimunas salah. Yang kedua. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu. Ya. Jadi sifat yang pertama, dia beriman dengan perkara gaib. Yang kedua, dia mendirikan sembahyang. Yang ketiga, dia bersedekah. Jadi tanda orang mukmin ini dia bersedekah. Yang tak sedekah ni munafik saja, tuan-tuan. Sebab munafik ni takut lari bajet. Dan dia tak percaya yang Nabi SAW kata, "Ma naqasa malu 'abdin min sadaqah." Tidak akan berkurangan harta hamba yang bersedekah. Kita kalau bersedekah, kita akan tengok balance account tu, alamak kuranglah dekat dalam balance tu, tapi di sisi Allah bertambah mangkuk oi. Contoh. Jadi tuan-tuan semua, Nabi kata mana qasama malu 'abdin min sadaqah, takkan berkurangan harta hamba yang bersedekah.
Maka Allah kata, wahai orang yang beriman, anfiqu, infakkan, dermakan, mimma razaqnakum, sebahagian apa yang kami rezekikan kepada kamu, min qabli, sebelum sampai masa, ayatiya yaumun, sampai satu hari nanti, rasa-rasanya dah tak lama dah hari itu. Hari apa? La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Bila datang hari itu nanti, tidak akan diterima jual beli, wala khullatun. Khullatun ni teman rapat, orang yang banyak tolong kita, yang kamceng dengan kita, yang rapat dengan kita, dah tak ada, tak boleh tolong dah. Wala syafa'ah, dan bantuan pun dah tak ada dah masa tu. Itulah bila tuan-tuan di hari akhirat nanti. Di hari akhirat, engkau, aku, nafsi. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir ini merupakan orang-orang yang zalim. Jadi dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata apa? Wala tulku bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah berfirman, Allah kata, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, dan jangan kamu mencampakkan diri kamu dalam kebinasaan. Kenapa diturunkan ayat tu? Ya, kenapa Allah kata jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan? Sebab dulu zaman Nabi SAW, para sahabat yang veteran ni, bila diorang dah lama berjuang dengan Nabi, nak bagi tahu tuan-tuan, perkara ini berlaku pada para sahabat yang iman diorang masya-Allah jauh langit bumi dengan kita. Bila diorang ni dah lama berjuang, dah veteran, dah banyak bersedekah daripada awal perjuangan Nabi dekat Mekah, susah dengan Nabi, kemudian berhijrah ke Madinah, tinggalkan harta benda, mulakan balik daripada zero, lepas tu dapat berniaga, bersedekah lagi, infak lagi, berjuang berjihad, sampailah orang kata masuk generasi sahabat-sahabat yang baru. Lalu masa tu macam biasa, bila nak pergi perang kena ada infak, kena ada orang yang sponsor. Lalu apa kata sahabat-sahabat veteran? Dia kata bagi orang baru pula lah, kita dah banyak dah pahala. Gitulah bahasa mudahnya. Kan kita ni dah lama dah berjuang dengan Nabi, dah banyak bersedekah dah lama bersedekah daripada zaman Mekah lagi. Korang ni tegih-hegih ni yang tak ada pahala, sedekahlah, bagi banyak pahala. Maka Allah turunkan ayat, wala tulku bi aidikum ila tahlukati, dan jangan kamu campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Apa makna kebinasaan? Maknanya bila kita dah berhenti sedekah, maknanya kita bakal binasa. Jangan main-main, na'udzubillah min zalik. Kan, bila kita dah boleh rasa lain macam, rasa kedekut, rasa kemut, rasa lari bajet, itu tanda kita akan binasa. Maka Allah kata, wala tulku bi aidikum ila tahlukati, jangan kamu campakkan diri kamu dalam kebinasaan. Sebab apa? Sebab para sahabat veteran kata, kita orang dah tak bayar sedekah dah, bagi orang-orang muda-muda pula kita dah banyak sedekah. Maka Allah kata, wa ahsinu, dan berbuat baiklah, innallaha yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala suka kepada orang-orang yang berbuat baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ni ada, kalau nak ikut, nak sambung uji cerita tabi'in tu, tapi tak apa, kita sambung kuliah maghrib lah. Dia pasal cerita tabi'in ni, dia kena relax, kena tenang-tenang, dia kena ada sound effect dan sebagainya. Jadi malam ni kalau aku sound effect kan tak cukup masa sekarang. Jadi kita sekarang dah masuk berapa hari Ramadan 5, 6. Anak rasa macam baru 2 hari je puasa. Tak apalah. Jadi tuan-tuan, agak-agak dalam tempoh 5, 6 hari yang kita puasa ni, tuan-tuan, kita hukum zahir kita sebagai manusia, agak-agak markah kita berapa? Kalau markah penuh tu 100, agak-agak cecah tak 100? Cecah tak? Kan, nak cakap pun tak berani kan? Kenapa tak berani? Samalah, aku pun tak berani juga. Kita bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Sebab tu Al-Imamul Ghazali membahagikan puasa kepada 3 kategori. Yang pertama, saumul umum. Yang kedua, saumul khusus. Yang ketiga,
saumul khususil khusus. Yang pertama sekali, saumul umum. Saumul umum ni tuan-tuan, puasa orang awam, puasa yang kita kata reject. Harap-harap kita langsung tak termasuk dalam kategori yang pertama, insya-Allah. Amin. Puasa macam mana ni? Kata Imam Ghazali, puasa orang awam, pagi-pagi dia bangun sahur, macam biasa sahur. Lepas tu orang azan, dia pun macam biasalah sembahyang, lepas pergi kerja. Bila pergi kerja, dia hanya puasa mulut, dia tak makan, dia tak minum dan tak projek kalau dia dah berumah tangga. Tapi mulut dia cakap maksiat, mulut dia mengumpat, mulut dia mengata. Dekat office, mulut dia bersembang dengan perempuan, kan? Tengok awet baru masuk office, fiwit, baik kau. Ramadan pertama tu kau jangan main-main. La haula wala quwwata illa billah, kan? Leka cakap dengan awet baru masuk ni ha. Maka mulut dia tak puasa, lidah dia tak puasa, mata dia pun tak puasa. Ni la haula wala quwwata illa billah, na'udzubillah min zalik. Sebab tu Nabi kata, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi langsung tak ada pahala, kecuali lapar dan dahaga. Kita ni tuan-tuan, puasa ni ibarat orang kerja lah, kan? Kerja lah, puasa ni kita kerja dengan Allah dan kita nak pahala. Kita menahan lapar daripada pagi sampai ke malam. Untuk apa tu? Untuk apa kita tahan lapar? Kerana nak Allah redha pada kita, nak Allah ampunkan dosa kita, nak Allah bagi pahala pada kita, kan? Tiba-tiba kita tak jaga benda tu, kan? Mata tengok melilau aja, melilau mata, tak jaga langsung. Tengok perempuan buka aurat. Orang perempuan pun sama juga, 2 kali 5, tak kerti bahasa. Kau tu adalah perempuan. Nabi kata, idza kharajatil mar'atu min baitiha istashrafa 'alaiha syaitan. Mana-mana orang perempuan yang keluar daripada rumah. Nabi sebut zaman Nabi tau, ni bukan zaman kita tau, zaman Nabi. Orang zaman Nabi semua tutup aurat, semua tutup aurat. Kalau keluar tu kakak, acik-acik, nampak mata dia biji, entah mata pun tak nampak. Nabi kata apa? Itu yang jaga aurat tu. Nabi kata, idza kharajatil mar'atu min baitiha, bila orang perempuan keluar daripada rumah dia, istashrafa 'alaiha syaitan, maka setan akan jadi dia punya mutawif, guide dia. Dia akan duduk dekat depan, dia akan hiaskan perempuan ni. Orang perempuan pergi sembahyang tarawih pakai telekung, kita pun tertengok. Kita contohlah nampak telekung dia ada bunga-bunga, lawalah bunga dia, mbek kau sempat lagi rasa lawa bunga tu. Belum tengok tuan telekung lagi. Tuan telekung barai je. Tapi nak bagi tahu bagaimana setan dia buat kerja. Dia akan solidkan perempuan ni, walaupun perempuan tu tutup aurat, dia akan lawa cantikkan supaya kita tertarik. Itu zaman Nabi, bang. Zaman sekarang kau jangan cakap le, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Barai, na'udzubillah min zalik. Itu pasal orang awam yang kategori pertama. Mulut tak jaga, lidah tak jaga, mata tak jaga, telinga tak jaga. Dengar orang mengumpat, dengar muzik, dengar orang mengata, kan? Hidung tak jaga. Hidung pun ada juga, Ustaz. Hidung puasa macam mana? Tak boleh korek hidung ke? Korek hidung boleh, yang tak boleh kau makan tak hidung. Itu tak boleh ni. Tapi macam mana pula puasa hidung? Orang pergi, tak gila pergi mana, pergi kerja, naik lift, awet masuk, pakai minyak wangi. Macam kita masuk, alamak, wangi loh. Habis pahala. Potong lagi pahala kat situ. Maka Nabi kata apa dalam hadis, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyatun fahiya zaniyatun fahiya zaniyatun. Mana-mana perempuan yang keluar daripada rumah dalam keadaan memakai minyak wangi, liyajidu rihaha famarat ala qaumin, lalu dia lalu dekat orang ramai, tujuan dia apa? Supaya orang ramai cium bau wangi dia. Dia niat dah macam tu, saja aku pakai minyak wangi 2 rakaat makmuman gitu. Dia dah spray kan? Maka mana-mana lelaki yang cium bau wangi dia, Nabi kata apa? Fahya zaniyatun, perempuan itu pelacur, perempuan itu pelacur, perempuan itu pelacur. Na'udzubillah min zalik.
Dan puasa orang awam ni lagi, tangan tak jaga, kaki tak jaga, semua tak jaga. Lepas tu orang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebelum orang azan, sempat lagi tengok TV, sempat lagi. Tak ada apa. Yang penting orang azan aku buka. Maka orang macam ni tak ada pahala. Tak ada pahala. Kosong. Ya. Sebab tu ada dalam hadis Nabi katakan, kan Nabi pernah naik atas mimbar, Nabi kata amin. Tiba sebab kata, kenapa Nabi kata amin? Lepas tu Nabi naik lagi anak tangga yang kedua, Nabi kata amin. Sahabat kata, siapa berdoa pula ni? Tak ada bunyi orang doa, tapi Nabi kata amin. Tiba-tiba naik lagi anak tangga ketiga, Nabi kata amin. Siapa yang doa ni? Maka sahabat kata, ya Rasulullah, engkau aminkan doa siapa? Nabi kata, ketika aku di atas mimbar itu, Jibril berkata, sesiapa yang datang Ramadan tetapi Allah tak ampunkan dosanya, maka wajib dia masuk neraka. Nabi kata amin. Allahu Akbar. Maknanya apa tuan-tuan? Ramadan ini untuk Allah ampunkan dosa kita. Memang Allah nak ampunkan special. Memang dia nak ampunkan. Sebab tu jaga adab dengan Ramadan. Jaga adab. Yang kedua, kenapa engkau amin ya Rasulullah? Nabi kata begitulah juga orang yang Ramadan sekarang ni mak bapak dia masih hidup, tapi dia tidak berbakti dengan mak bapak dia, maka ni pun tak diampunkan dosa dia, masuk neraka. Nabi kata amin. Dan yang ketiga, seorang yang bila dia dengar namaku disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan dia tak berselawat pada aku, maka orang ni pun tuan-tuan tak dapat rahmat, tak dapat apa orang macam gini. Nabi kata amin. Jadi tuan-tuan semua, kita tak naklah level pertama punya puasa ni rentung terbakar saja je. Itu puasa apa? Puasa nak kuruskan badan, itu je. Level yang kedua, kata Al-Imam Al-Ghazali, saumul khusus. Al-khusus ni harap-harap saya dapat, tuan-tuan semua dapat, acik-acik semua dapat, insya-Allah. Amin. Siapa dia? Okey, kita ni niat puasa malam ni, kita pun sahur besok, kita pun pergi sembahyang subuh berjemaah. Sebab kita tahu, kita jaga. Sebab pahala Ramadan ni dia tak macam bulan lain tuan-tuan. Bulan lain pahala biasa-biasa, Ramadan special. Kita sembahyang sunat 2 rakaat. Tapi level sembahyang sunat tu seperti kau sembahyang fardu. Tadi kita sembahyang tarawih 8 rakaat kan? Seperti kita sembahyang subuh 8 kali waktu. 8 waktu tadi. Sebab tu saya kalau pergi sembahyang tarawih, saya akan pilih, kalau saya masuk macam surau ni kan, dengar imam dia baca, bagus, makharij huruf tu bagus, ana akan niat usalli fardhu subhi rak'ataini qada'an. Jadi dapatlah qada' 8 waktu. Macam pandai tak? Kan, kalau kita nak qada' kat rumah, agak buat kita tak? Buat tak? Tak tahulah, mungkin tuan-tuan buatlah, saya tak buat tuan-tuan. Ini je peluang untuk saya qada' sembahyang subuh zaman jahiliyah, zaman kita hidup zaman para miswara dulu tuan-tuan. Jadi ni cara dia. Jadi bayangkan, sunat level fardu. Tapi kalau kita sembahyang fardu, tadi kita sembahyang isyak 4 rakaat, tahu level dia macam mana? Nabi kata, seperti engkau melakukan 70 waktu fardu. Allahu Akbar. 70 kali sembahyang isyak, padahal satu waktu je. Itu specialnya Ramadan. Sebab tu kan ulama kata, kalau kita tertinggal satu fardu, kita tak qada, satu fardu ni dia punya level berapa banyak sembahyang sunat yang kita kena buat? 70 rakaat sembahyang sunat tuan-tuan. 70 rakaat sembahyang sunat baru sama dengan satu fardu. Itu pun kalau Allah terima. Engkau buat tongkat terbalik, lalu Allah tak terima, reject juga akhirnya. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, saumul khusus special. Kita bangun tahajud sekadar termampu, buat sembahyang taubat, hajat, witir dah buat tadi. Witir jangan diulang satu malam satu kali. La witrani fi lailatin, Nabi kata, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Tadi dah buat witir kan? Malam nanti tak payah buat witir je, buat je sembahyang sunat yang lain. Lepas tu kita pun sahur kan, jaga. Orang azan kita pergi masjid ke surau, dapatlah sahur depan ke tak kisahlah. Sembahyang sunat qabliyah, jaga.
Sembahyang sunat qabliyah dinaikkan pahalanya macam tadilah, naik jadi fardu. Sembahyang sunat qabliyah fajar seperti kau sembahyang subuh, pahala dia. Lepas tu sembahyang subuh, wirid doa semua, baca Quran bagi yang sempat. Lepas tu pergi kerja. Itulah cabaran tuan-tuan. Macam saya tak ada cabaran sebab saya tak makan gaji. Saya makan nasi je tuan-tuan. Tuan-tuan, cabaran besar. Pergi kerja. Ya Allah, aku ni puasa, ini saimun ya Allah. Jaga mata. Bawa kereta, jaga mata. Tundukkan pandangan. Kan? Kadang-kadang kita ni cuba nak jaga mata, sekali awet datang naik motor, betul-betul depan traffic light, alamak, dia selak pula betis, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jahanam pahala puasa. Kan? Sampai ke office, yalah, jaga. Sebab tu cabaran tuan-tuan berat. Sebab tu anak ni tuan-tuan, kalau boleh bulan puasa tak nak buat kerja, nak duduk rumah aja. Tapi nak duit lah. Kan? Memang aku tak nak keluar rumah. Sebab apa? Sebab kita takut burn pahala kita, terbakar pahala kita. Padahal Ramadan ini tujuannya untuk dibakar dosa kita. Sebab tu namanya Ramad ini dengan makna panas. Panas itu untuk membakar dosa. Tiba-tiba panas itu digunakan untuk membakar pahala. Rugilah kita bang. Jadi kita pun jaga mata. Sebab tu anak dah cerita banyak kali, dan harap-harap Allah peliharalah sekadar kemampuan anak ni sampai anak mati. Anak dah, memang Ramadan aku haramkan diri aku pergi shopping. Haram hukumnya. Mall-mall ni haram hukumnya. Bukan sembarangan haram jadah lagi. Memang aku takkan pergi. Bini saya pun dah faham sangat dah pakai saya takkan pergi. Sebab apa? Tahulah kat mall tu manusia macam-macam rupa, kau tahu tak? Hantu raya, Pontianak Harum, Sundal Malam, apa nama, semua hantu kopek semua ada dekat situ. Tak nak aku ya Allah, habis pahala aku ya Allah. Tak nak. Kan sekarang dah canggih. Kau boleh beli online ataupun rumah kita pergi beli, suruhlah. Kita je orang lelaki jangan pergi, kecuali kalau tuan-tuan boleh tahan lah. Macam mana tu? Pakai mask dekat mata. Ni pesen apa ni? Pesen tutup mata. Pesen tutup mata sebab tak nak tengok maksiat. Usahalah. Kalau boleh silakan. Anak, sorry. Bazar Ramadan pun sama juga. Aku lama dah tak pergi. Orang cerita bazar Ramadan, aku tak tahu bazar Ramadan datang apa. Kita pun tak tahu. Sebab apa? Kita ni lagi sejam nak buka puasa. Jaga. Tiba-tiba pergi bazar Ramadan. La haula wala quwwata illa billah. Bazar Ramadan ni macam-macam manusia, Syekh. Yang tutup aurat, yang tak tutup aurat. Kalau sekadar nak beli kuih, apa nama, karipap ke, donat ke, mutabak ke, sampai sanggup gadaikan pahala, tak goblok namanya tu tuan-tuan. Tak mampu je. Betul, ada tak mampu. Kan kita ni asal nak beli karipap, tengok tuan karipap, alamak, lain macam tuan karipap. Lawanlah pula, ambil kau, tak jahanam pahala puasa kita. Sebab tu jangan main-main, pahala puasa ni sensitif tau. Anak pernah cerita kot kat tuan-tuan lama dulu. Tak macam mana hari tu mungkin orang rumah pun dia tak ada nak masak ke apa, terpaksa darurat tuan-tuan pergi bazar. Darurat di tahap darurat gila ni, macam makan babi dah gitu daruratnya. Anak pergi dah kadang sakit hati, geram, bengang, pasal aku tak suka, memang aku tak akan pergi. Tapi anak kata kita pergi, tapi ada tak keluar, orang rumah keluar pergi beli. Anak pun parking betul-betul depan tong sampah MBSA. Sebab tengok tong sampah tak steam tuan-tuan. Ke siapa tengok ada orang steam tengok tong sampah? Melampau benar. Aku pun tengok tong sampah tu sambil-sambil baca Quran, tengok tong sampah. Tengah-tengah tengok tong sampah, tiba-tiba datang awet buang sampah. Wow, betul aku cakap, kena juga. Macam. Kan? Kita bengang, ya Allah, sedih rasa hati ni. Lagi-lagi kalau dululah, sekarang alhamdulillah tak ada jemputan dah. Dulu Ramadan ada jemputan tazkirah dekat KLCC. Nak nangis aku. KLCC dah lah, kau tahu lah KLCC macam mana kan. Nak parking tu, kalau pahala tu 100, cari parking je 30 habis, buang pahala. Dah parking, kau naik apa nama escalator tu. Macam-macam manusia, ya Allah. Kau naik nak pergi surau KLCC tu, kau pergi ngajar, turun naik kereta balik rumah, pahala hilang perenggih, licin, habis pahala. Apa? Kau tahu, kau faham lah macam ni rupa manusia kat KLCC tu tuan-tuan. Waktu Nabi katakan, kam min sa'imin, berapa ramai orang puasa, laisa lahu min siyamihi,
dia langsung tak dapat apa-apa daripada puasa dia kecuali ju' wal atash, lapar dan dahaga. Sedih tau, kita ni nak pahala hidup kita ni tuan-tuan. Akhir Ramadan harap-harap dapat pahala, tiba-tiba tak ada pahala. Macam kita semayang lah, kan Nabi kata ada orang semayang, bila diangkat semayang tu Allah tak terima, dibaling balik kat muka dia. Cuma kita tak rasa lah. Tapi kalau hari-hari kena kelpuk gitu tuan-tuan, insaf kita Syekh, kan berasa pelemam, aduh semayang aku tak terima ya Allah, menangis kita. Tapi benda tu tak nampak. Benda tu panggil apa? Ghaibiyat, benda tak nampak. Jadi tuan-tuan semua, level kedua ni harap-harap kita boleh jaga. Kalau orang mengamuk, orang baran, orang ajak mengumpat, kita kata ini saim, aku puasa. Sabar je, aku puasa. Berlaku di zaman Rasulullah SAW. Ada dua orang perempuan, dia bersembang berdua tu. Bersembang, ditarikan Allah. Nabi lalu depan dua orang. Nabi nampak, Nabi kata kat para sahabat, ambil dua bekas. Bawa datang dua bekas sekarang juga. Bagi kat perempuan ni, Nabi kata ilqiyah. Nabi kata muntah. Nabi kata kau muntah sekarang juga. Lalu dua-dua perempuan ni dengan izin Allah muntah tuan-tuan. Yang seorang perempuan keluar darah, muntahkan darah. Seorang lagi muntah keluar daging. Sebab apa? Rupanya mengumpat. Maknanya kau ni puasa tapi mulut kau tak jaga, mengumpat tak habis. Keluar semua benda tu, na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan semua, kita jaga, kan? Nanti tuan-tuan akan dapat rasa ketenangan. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga. Oi, kalau tuan-tuan yang bekerja, dia punya sabar tu tahap gaban lah. Itu sebelum Ramadan, dia orang minta anak ada buat forum dekat apa nama, dekat area apa nama, Pemaisuri bukan Pemaisuri Terengganu, Pemaisuri Ceras ke benda tu kan. Itu jalan dia kan jam gila tuan-tuan. Kita orang kena masuk, dia buat dekat satu kawasan apa nama tu, macam rumah flat gitu. Dia punya parking bang, dalam parking rapat bontot ni kau tahu, double lagi. Kawasan tu semua tak pakai handbrake. Handbrake semua bid'ah dalalah tuan-tuan. Tak boleh pakai handbrake kawasan tu. Pakai handbrake kena pecah kata engkau. Bapak kau sempit gila. Anak kata macam mana dia orang sabar Anak tanya dekat ketua penduduk kawasan tu lah, berapa ramai sini penduduk? 20,000. 20,000. Dia kata masa pemaju buat rumah kat sini, 4 parking pula. 4 rumah 1 parking. Aku kata biar betul. 4 rumah 1 parking. Jahatnya pemaju ni, ya Allah, berdosanya dia. Kan? 4 rumah 1 parking. Habis lagi 3 parking nak pakai mana? Atas kepala kau. Punya teruknya tuan-tuan. Memang dia punya kesabaran tu tahap atramin lah. Orang kata, ya Allah, berdosanya aku, ya Allah, tak sabarnya aku. Dia orang ni punya sabar, lagi dahsyat tuan-tuan ya. Jadi kalau orang sabar daripada pagi sampai dekat puasa, dia akan rasa tenang. Dia akan rasa, ya Allah, harap-harap kau terimalah puasa aku ni, ya Allah, sekadar kemampuan aku. Tadi nampak juga perempuan lalu, tapi aku tak redha, ya Allah, aku tak redha, ya Allah, Allahumma inilah arda. Anak baru ni kena hantar Syekh Ana balik Syria, kan? Puasa kedua, puasa pertama kena hantar Syekh balik. Allah, okey lah, ya Allah. Malahnya aku. Tapi ni nak kena pergi lagi ni 7 hari bulan, nak kena pergi Syria pula. Oh lupa. Itu dia kalau nak kata bang, bidadari, pramugari lagi jahanam tuan-tuan. Aku tak tahu macam mana. Aku rasa aku tidur je lah dah kata bang tu. Betul, anda cakap betul tuan-tuan. Kita takut tak ada pahala. Rugi. Puasa ni nak Allah ampunkan dosa kita, tiba-tiba Allah tak ampunkan dosa kita, tak sedih ke rasanya? Jadi bila kalau ternampak terpandang, kita kata dalam hati, Allahumma inilah arda, ya Allah, aku tak redha, kau tolong ya Allah, aku tak redha. Cakap macam tu dalam hati, dan Allah Maha mengetahui. Okey, itu level yang kedua. Harap-harap kita semua dapat, insya-Allah. Amin. Ada pun level yang paling tertinggi, VVVIP, Saumul khusus al-khusus. Siapakah mereka ni tuan-tuan? Yang macam kedua tadi, puasa, tak makan, tak minum, jaga kemaluan, jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga lidah, jaga anggota dan jaga hati. Yang itu paling power lah, jaga hati. Mana hati dia sabar, redha, tenang. Dia hanya fikir kebesaran Allah. Dia fikir tentang dosa, tentang pahala, tentang hari akhirat, tentang Al-Quran. Dia fikir yang tu aja. Yang ni ulama kata
level para Nabi dan Rasul, para sahabat Nabi dan para wali-wali Allah. Adapun kuali macam kita kan, agak-agak boleh dapat tak level yang ketiga? Macam boleh dapat? Boleh ke tak boleh? Tengok nak jawab pun tak confident. Kenapa tak confident? Aku nak habaq mic kat hangpa ni. Contoh tau. Kita kata, ya Allah, hari ni aku nak try dapat level khusus, al-khusus, puasa para Nabi Rasul. Ni malam tu dah minta bantuan Allah, doa, minta bantu. Besok, contohlah, hari lain tak boleh, hari kerja. Hari kerja tak sabar tuan-tuan, banyak maksiat. Hari Sabtu Ahad insya-Allah. Contohlah hari Ahad. Hari ni Ahad, ya Allah, aku takkan keluar daripada rumah aku, ya Allah. Duduklah kat rumah daripada pagi, sembahyang duha, baca Quran, berzikir, istighfar, baca Quran lagi, bersihkan hati, ya Allah, ya Allah. Kau tengok nanti sampai nak dekat buka puasa lagi lebih kurang 10 minit. Kita berduduk depan juadah. Tiba-tiba hati berdetik, ya Allah, tak sangka, ya Allah, aku hebat hari ni. Rasa-rasanya dekat sesi 8 aku seorang macam ni. Habis juga pahala. Langsung tak ada pahala. Sebab apa? Riak dan ujub. Macam kan susah kan? Yang senang apa? Sebab syurga tu mahal. Nabi kata apa? Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ketahuilah, barangan Allah tu mahal, dan Allah takkan jual kecuali dengan harga yang mahal. Jadi tuan-tuan, harap-harap Allah bantu saya, bantu kita semua untuk kuatkan hati, kuatkan semangat. Letih macam mana baca Quran, minta Allah ampunkan kita, ya Allah bantulah aku nak khatam, ya Allah tolong. Kadang-kadang kesian tu, ada orang tak boleh khatam dalam Ramadan, kesian, sibuk setara mana kita pun tak tahulah kan. Aku pun tak tahu nak katalah. Maknanya boleh nak khatam, tapi dia malas tu. Ada orang boleh khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Imam Syafi'i tak payah sebut lah, orang malu kita lah tuan-tuan ya. Jadi harap-harap Allah bantu anak kita semua untuk kita mengakhiri Ramadan dalam keadaan kita mendapat la'allakum tattaqun level saumul khusus pun syukurlah sangat-sangat kan. Nak khusus al-khusus tu masa malu, rasa tak layak rasanya. Okey tuan-tuan, di akhir sekali ada iklan macam biasa. Jadi alhamdulillah, mungkin tuan-tuan pun dah lama tertanya-tanya apa cerita Mahat Ustaz ni daripada dulu tak derma, tak siap-siap ke? Ceritanya begini, diringkaskan cerita tu panjang. Tuan-tuan pun tahu, saya daripada tahun 2017 ada orang wakafkan tanah dekat Jalan Kebun 1 ekar. Jadi tanahnya memanjang 1 ekar kat belakang, 2 ekar tu diorang buat perumahan. Jadi tuan-tuan, bila Cahaya Nun Alif yang ambil alih buat perumahan depan tu, dia dah sekat, dia tak benarkan kita orang masuk. Dah puas berunding, dah puas, dia tak layan. Letih, habis duit jangan cakap lah. Letih 7 tahun tak boleh buat apa. Cari derma, simpan gitulah duit. Simpan. Nanti berdoa siang malam pagi petang. Guru-guru dekat Mahat berdoa siang malam pagi petang. Tiap kali mesyuarat, guru akan tanya, macam mana Ustaz tanah wakaf kita, macam ni bila nak start? Susahlah, doa je lah, doa. Sedih. Nak buat kerja agama, nak buat kerja Islam, bukan aku nak buat rumah urut. Tak, tapi payah urusannya, subhanallah. Doa. Sampailah satu pagi Jumaat tuan-tuan, lebih kurang 3-4 bulan lepas. Pagi Jumaat tu anak rasa, ya Allah, hari Jumaat ni bantulah aku, ya Allah. Anak kata, ya, anak doa macam tu. Dan anak pun buat iklan dekat Facebook anak, kat Facebook lah. Anak kata, ada tak sesiapa nak wakafkan tanah untuk Mahat kami, pelajar-pelajar makin ramai ni. Lebih kurang setengah jam ada beberapa orang yang WhatsApp anak. Ada seorang hamba Allah nak bagi 1 ekar. Saya ada tanah Ustaz 1 ekar. Ada kata 1 ekar, tak apalah, biar dulu, postpone dulu. Yang kedua, saya ada tanah Ustaz 5 ekar. Alhamdulillah 5 ekar. Dekat Sarawak, sabar je lah. Aku karate pun tahu, agak-agak lah kau bagi aku kat Sarawak. Apa tak bagi kat Brazil terus senang. Sarawak kau. Tak boleh, terima kasih banyak ya. Sekali tuan-tuan, ada sebuah orang hamba Allah, orang Meru, di WhatsApp anak. Kata, Ustaz nak tanah ke? Kita dah ada tanah 3 ekar Ustaz. Memang dah lama kita nak wakafkan. Betul ke? Ya Allah. Anak terus sujud syukur. Anak kata anak datang sekarang. Sekarang juga. Sekarang Ustaz. Sekarang juga. Sekarang aku nak datang. Pergilah dekat Bukit Kapar Meru. Sebelah dekat dengan puncak alam tu.
Jadi tuan-tuan diringkaskan cerita dan tengok apa semua, dan kita dah bertemu dengan tuan tanah. Rupa-rupanya nak bagi tahu ni kerja Allah kan. Diorang ni beli tanah ni dah 10 tahun tau. Memang diorang beli tanah ni asalnya tanah almarhum Jamali Sadat almarhum. Itu tanah anugerah. Dan dia pun ada saham juga dekat tanah tu dia jual, kemudian ada sebahagian diwakafkan. Diorang niat memang tanah ni dulu ustaz, kita orang niat nak buat pondok. Lepas tu kita cari dalam mana-mana ustaz yang nak terima tanah ni. Lepas seorang tak jadi. Kita pun dah pening kepala. Sampai ada yang dah meninggal dunia, yang pemegang badan kata, ya Allah, lepaskanlah tanah ni, aku tak sanggup, ya Allah, berat rasanya. Dia pun doa juga. Rupa-rupanya itulah hikmah Allah Ta'ala nak bagi kita sabar, banyakkan berdoa, jangan putus asa pada Allah. Tapi anda kata tuan-tuan, sepanjang 7 tahun kita tak boleh buat apa tu, walaupun hati kita sebab sedih ni, hati anda sentiasa bersangka baik dengan Allah. Ya Allah, aku bersangka baik dengan kau, ya Allah, aku bersangka baik, ya Allah. Memang sungguh Allah bagi tanah 3 ekar lagi besar. Itu kalau nak beli tu bang, entah-entah 2-3 juta harga tanah tu kan. Alhamdulillah. Jadi sekarang dah bersih semua, dah ada semua kontraktor, arkitek, bla 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 bla. InsyaAllah lepas Ramadan kita akan mulakan projek, insya-Allah. Ya, kita akan buat asrama lelaki perempuan, kuartus guru, surau, dewan, ya, dan kosnya menelan 15 juta kalau ikutnya lah. Tapi dia akan cuba kurangkan lagi, ya, sebab tuan-tuan tahulah sekarang harga barang besi semua mahal belaka. Dan alhamdulillahnya arkitek ni orang yang soleh, orang yang soleh sangat-sangat. Dia ni orangnya tenang, sabar dan buat kerja sungguh. Bila dia bagi kan, dia orang pun nak juga bayaran kan. Tadi dia bagi kat Ana, kena bayar dulu 30,000. 30,000. Cuba dia Ustaz, kita wakafkan 12,000. Ustaz bayar balance lagi 18,000. 18,000 je lah bayar. Dia dah wakafkan 12,000. Akan datang pun macam tu kata, dia akan wakafkan gitu tuan-tuan. Jadi begitulah sebagai sedikit perkongsian untuk makluman tuan-tuan. Harap-harap kali ini menjadilah mahad kami, insya-Allah. Amin. Aminlah kuat sikit. Oh, nak amin pun berkira kan. Gak apa tuan-tuan, letih tahu menyewa dengan Cahaya Nur Alif ni, letih, tiap-tiap tahun naik sewa, pening kepala, budak-budak makin ramai. La haula wala quwwata illa billah, insya-Allah Allah mudahkan. Dan saya bersangka baik dengan Allah. Jadi kalau tuan-tuan nak menerima, nak wakaf, nak berzakat, dan kalau siapa-siapa yang nak resit pelepasan cukai pun kami akan sediakan. Tu nak cerita sikit. Resit pelepasan cukai ni specialnya dengan Yayasan Zikir. Yayasan Zikir ni contoh kalau orang bagi kat Mahat untuk buat bangunan ni, dia bagi RM1,000. Yayasan ni akan pulangkan pada kami RM1,000. Dia tak ambil walaupun 1 sen. 1 sen pun tak ambil. Dia nak tolong sungguh, supaya Allah mudahkan urusan, insya-Allah, ya. Jadi sekali itu dahulu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karimun jawadun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Takbir.